Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazina astafa, amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadran Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini kita dapat mulakan kitab Matan Al-Arba'in. Matan Arba'in, hadis 40 yang dipilih, disusun oleh seorang tokoh ulama yang tersohor lagi masyhur, Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi, wafat pada tahun 676 Hijrah. Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi dilahirkan di Syria, kemudian berhijrah ke bumi Mesir kerana hendak mendalami ilmu pengetahuan agama, lebih-lebih lagi dalil-dalil, keterangan-keterangan hujjah Imam Asy-Syafi'i. Maka mencari sebanyak mungkin maklumat, dalil-dalil yang dipegangi oleh Imam Asy-Syafi'i, maka Imam An-Nawawi rahmatullah alaih menuntut ilmu hinggalah ke bumi Mesir. Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi wafat pada tahun 676 Hijrah, 800 tahun yang lalu. Imam An-Nawawi rahmatullah alaih bercita-cita besar sebelum wafat. Beliau bertungkus lumus untuk memilih 40 hadis daripada 4,000 hadis. 7,274 hadis yang dikumpul oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Bukhari, wafat pada tahun 200 Hijrah. 7,274 hadis. 7,274 hadis yang dikumpul oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. 7,000 hadis ini merupakan berulang-ulang. Hadis itu berulang-ulang. Maka Ibnu Salah menyatakan hanya 4,000 hadis sahaja hadis yang asal daripada 7,274 hadis yang berulang-ulang. Maka 4,000 hadis yang tak berulang, matannya yang asal. Daripada 4,000 hadis, Imam An-Nawawi rahmatullah alaih berusaha untuk memilih 40 hadis daripada 4,000 hadis untuk dimuatkan dan disusun mengikut bab-bab yang ditentukan.
4,000 hadis disemak, kemudian dipilih 40 hadis untuk dimuatkan dalam kitabnya yang diberi nama Matan Al-Arba'in, hadis 40. Kenapa Imam An-Nawawi rahmatullah alaih wafat pada tahun 676 Hijrah ini beria-ia bersungguh-sungguh nak mengumpul 40 hadis dan memilih 40 daripada 4,000 hadis? Kerana Imam An-Nawawi rahmatullah alaih teruja dengan apa yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tuan-tuan boleh buka ke halaman 8, halaman yang ke-8, halaman yang ke-8. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafiza ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahu Allah ta'ala yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Barang sesiapa dari kalangan umatku yang menghafal 40 hadis daripada perkara agamanya, nescaya Allah akan membangkitkan dirinya pada hari kiamat dalam kumpulan ahlul fuqaha dan ulama. Fuqaha, orang yang berilmu, ilmu yang berorientasikan nilai-nilai agama Islam, dan kalangan cerdik pandai. Maka hadis yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar membangkitkan semangat Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, yang sememangnya seorang tokoh muhaddisin. Imam An-Nawawi sememangnya menghafaz 4,000 hadis. Semua hadis dalam kitab Imam Al-Bukhari dalam ingatan dan hafazan lidah Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, wafat pada tahun 676 Hijrah. Maka Imam An-Nawawi teruja dengan apa yang Rasulullah sabdakan, sesiapa daripada umatku menghafaz 40 hadis, 40 hadis berhubung tentang hal ehwal agama Islam, nescaya Allah bangkitkan nanti pada hari kiamat di kalangan al-fuqaha dan ulama. An'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sadaqallahul azim. Oleh itu Imam An-Nawawi rahmatullah alaih bukan menghafaz 40 hadis, 4,000 hadis. Pun begitu bersemangat dengan sabdaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam An-Nawawi memilih 4,000 dipilih mengikut keperluan yang mana lebih utama dalam soal hal ehwal agama, maka dipilih 40 daripada 4,000 hadis. Rahmatnya
untuk kita umat di penghujung zaman ni dapat kiranya kita menghafaz 40 hadis. Paling tidak pun kita kuasai maksud dan makna 40 hadis. Apatah lagi beramal dengan 40 hadis daripada 4,000 hadis yang sahih yang telah disabitkan, disahkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Bukhari, wafat pada tahun 200 Hijrah. Baiklah, hadis yang pertama, halaman yang ke-10. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Muslim. Daripada Amirul Mukminin Abu Hafs, gelaran yang diberikan kepada Sayyidina Umar ialah Abu Hafs, jawatan yang diberikan kepada Sayyidina Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu an adalah Amirul Mukminin. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada yang lain, tiada yang lain. Setiap amalan itu bergantung dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Barang sesiapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang sesiapa yang hijrahnya kerana dunia, yang dia mahu mencari habuannya, atau kerana seorang perempuan yang dia mahu berkahwin dengannya, maka hijrahnya ke arah perkara yang ditujuinya itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Pengalaman saya belajar di madrasah Manabi'ul Ulum, lebih dikenali dengan nama Pondok Penanti, Bukit Mertajam, seberang Perai, Pulau Pinang. Antara yang mula-mula saya diwajibkan mempelajari adalah matan Al-Arba'in, hadis 40. Wajib belajar, wajib menghafaz. Berat betul. Itu pengalaman. Bersama dengan Tuan Guru Haji Ismail almarhum. Tuan Guru Haji Ismail belajar dengan Tuan Guru Haji Syekh Osman Jalaluddin. Syekh Osman Jalaluddin belajar dengan Syekh Ismail Zain. Syekh Ismail Zain belajar dengan Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani belajar dengan
Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malabari. Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malabari belajar dengan Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami belajar dengan Syekh Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Syekh Al-Imam Zakaria Al-Ansari belajar dengan Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi. Sampai khatam nanti saya bagi sanad itu. Baiklah, persoalannya timbul, kenapa Imam An-Nawawi rahmatullah alaih memilih hadis ini sebagai salah satu daripada 40 hadis yang termaksud dalam pemerhatiannya. Kenapa hadis ini terpilih diletakkan di kalangan 40 hadis daripada sejumlah 4,000 hadis? Kata guruku, Tuan Guru Haji Ismail almarhum, memilih hadis ini atas 2 dasar. Dasar yang pertama, memilih daripada 4,000 hadis, maka inilah hadis yang tersenarai 40. Dan daripada 40, inilah hadis yang pertama disusunkan, diletakkan. Kenapa? Kenapa tak hadis Dajjal? Haji Osman Nur, kenapa hadis ini pula terpilih daripada 40 hadis, daripada 4,000? Kemudian daripada 40 telah diletakkan hadis yang pertama. Kata guruku, Tuan Guru Haji Ismail almarhum, kerana hadis ini telah diberi peringatan oleh Imam Asy-Syafi'i, wafat pada tahun 204 Hijrah. Imam Asy-Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijrah, mengingatkan kepada muridnya Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Hanbal, mazhab Hanbali. Imam Asy-Syafi'i beri peringatan kepada Imam Ahmad Hanbal bahawa perlu memahami hadis ini, kerana hadis ini merupakan salah satu daripada 3 dasar agama Islam yang utama. 3 dasar agama Islam yang utama. Kerana hadis ni bukan nak menceritakan tentang rukun Islam, tetapi hadis ini merupakan 3 dasar utama agama Islam. Dasar yang pertama, mensabitkan, menetapkan setiap titah perintah Allah. Mensabitkan, menetapkan titah perintah Allah. Yang kedua, hadis yang menyatakan berhubung tentang penolakan, tertolak apa jua yang tidak disandarkan dengan amalan Rasulullah. Dan yang ketiga,
Dasar Islam yang ketiga, menjauhi daripada kesamaran. Maka dasar Islam, dasar agama Islam ni tiga. Yang pertama, mensabitkan segala titah perintah Allah. Yang kedua, menolak apa jua amalan yang tidak bersandarkan kepada Rasulullah. Yang ketiga, menjauhi apa jua kesamaran. Baik. Maka ada 3 hadis yang paling utama. Imam Asy-Syafi'i ingatkan kepada Imam Ahmad Hanbal. Inilah dia hadis yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Berhubung tentang mensabitkan titah perintah Allah. Yang kedua, hadis yang berhubung tentang fahuwa raddun man ahdasa fi amrina ma laisa huwa bi. Siapa yang mendatangkan sesuatu perkara yang bukan daripada aku, fahuwa raddun, maka ditolak. Dan hadis yang ketiga, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Perkara yang halal itu nyata halalnya, perkara yang haram itu nyata haramnya. Wa ma bainahuma mutasyabihat. Ada perkara yang terletak antara halal dan haram, itu namanya mutasyabihat. Maka tinggalkan. Oleh kerana itu, hadis ini hadis yang paling utama, diletakkan sebagai hadis yang pertama dalam senarai hadis 40, kerana ianya merupakan salah satu daripada 3 dasar utama agama Islam. Dasar yang pertama, mensabitkan segala tuntutan perintahan Allah Subhanahu wa taala. Maka segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala itu disebut ibadah. Ibadah. Titah perintah Allah disebut ibadah. Maknanya titah perintah Allah itu suatu pengabdian. Apabila kita melaksanakan titah perintah Allah, kita benar-benar mengabdikan diri kepada Allah. Apabila kita meninggalkan perintah Allah, maka kita tidak mengabdikan diri kepada Allah. Apabila kita mentaati perintah Allah, maka kita memperhambakan diri kita kepada Allah. Apabila kita tidak mentaati Allah, kita tidak memperhambakan diri kita kepada Allah, maka dikhawatiri terkeluar dari senarai hamba Allah. Maka ibadah itu maknanya pengabdian. Mentaati perintah Allah maknanya mengabdikan diri kepada Allah, memperhambakan diri kepada Allah. Maka dalam memperhambakan diri kepada Allah, melaksanakan ibadah, maka ada di situ dasar utama yang perlu dilaksanakan. Apa dia? Tujuan dan matlamat ibadah. Tujuan
dan matlamat ibadah. Apabila kita mengabdikan diri kita kepada Allah, apabila kita mengabdikan diri kepada Allah, yakni kita melakukan amal ibadah, pastikan amal ibadah yang kita lakukan itu mengikut tujuan dan matlamat. Mengikut tujuan dan matlamat. Tujuan lain, matlamat lain. Maka tujuan dan matlamat itu semuanya terangkum dalam erti kata niat. Niat membawa arti. Niat itulah menunjukkan tujuan ibadah. Niat menunjukkan matlamat ibadah. Bahasa standard dia kata objektif ibadah. Apakah objektif ibadah? Apakah tujuan ibadah? Tujuan ibadah, objektif ibadah, kesemuanya itu terangkum dengan niat. Sebab itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya saja segala amal-amal ibadah itu bergantung dengan niat. Hanya saja kalau Tuan Haji Khairmantan di Okulai pernah keluar surat tak dapat tidak, betul tak? Tak boleh tidak. Begitulah juga Tuan Haji Jamaluddin, mantan ketua PAMB. Dia nak arahkan aku senang aja. Tak boleh tidak. Tak dapat tidak. Wah, kelim tak boleh. Jadi innama tu adatul hasrin. Hanya senya tu maknanya tak dapat tidak, tak boleh tidak. Tuan Haji Asy'ari kena hadir juga. Jadi mesti ada juga lesen Islam. Ya Allah. Hanya saja tu hanya saja ada tu hasri. Maka di situ ada pensabitan, di situ ada penafian. Itu kaedah bahasa. Apa yang disabitkan? Segala bentuk ibadah. Apa yang dinafikan? Baik. Yang disabitkan semua bentuk ibadah, semua amal ibadah mestilah dengan niat. Maka tanpa niat tertolak sama sekali ibadah itu. Maka ada di situ pensabitan, ada di situ penafian dalam kaedah bahasa. Semua amal ibadah, sama ada amal ibadah khusus, amal ibadah umum. Begitu juga amal-amal saleh, yakni amal kebaikan. Begitu juga amal jariah, yakni amal yang disebut kebajikan. Amal saleh, amal kebaikan. Amal jariah merupakan amal kebajikan. Maka ulama mula berbahas. Adapun yang dikehendaki di sini ialah semua amal-amal ibadah
yang khusus maupun amal-amal ibadah yang umum, mestilah dengan niat. Kerana niat akan menunjukkan kepada tujuan sebenar ibadah yang dilaksanakan. Niat itu menunjukkan matlamat sebenar ibadah yang disempurnakan. Understand? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka panjang lebar hadis ini. Oleh itu Asy-Syaikh Al-Imam As-Suyuti wafat pada tahun 911 Hijrah, menulis setelah dia mempelajari matan Arba'in. Tengok, 911 Hijrah, cerita 500 tahun yang lalu. Tokoh Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, apabila Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dia belajar hadis 40 dengan gurunya, belajar dengan gurunya Zakaria Al-Ansari, maka dia bercita-cita hadis yang pertama ini dia akan kembangkan dalam satu kitab namanya Al-Ashbahu wan Nadhair. Maka jadilah satu ilmu dalam disiplin ilmu Islam namanya Qawaid Fiqh, matematik dalam fiqh, Qawaidul Fiqhiyah, Qawaid Fiqh. Qawaid Fiqh ni maknanya di situ nanti dibahaskan berhubung tentang niat. Apabila niat, apa makna niat, di mana tempat niat, syarat-syarat niat, tujuan niat, matlamat objektif niat. Dah, itu dah belajar ilmu fiqh, Qawaidul Fiqhiyah. Jadi kalau Tuan Haji Asy'ari nak mohon jawatan mufti, kena belajar kitab tu, Al-Ashbah wan Nadhair, karangan Asy-Syaikh Al-Imam As-Suyuti, wafat pada tahun 911 Hijrah. Dia kembangkan hadis ini dengan satu kitab yang membahaskan lebih lanjut soal apakah tujuan niat. Maka sebelum memahami tujuan niat, kena tahu niat tu apa benda. Maka Imam An-Nawawi rahmatullah alaih yang mengumpulkan hadis ini, wafat pada tahun 676 Hijrah, menyatakan niat itu adalah azmul qalbi, keazaman pada hati sanubari. Azam, keazaman di hati sanubari. Apabila tuan-tuan, ya, sebelum terbit fajar bulan Ramadan dah makan aiskrim, tuan-tuan pun nawaitu sawma wadin an adai fardhi syahri ramadana hazihi sanati. Dia dah skrip tu panjang lah. Sahaja aku berpuasa, baik, sahaja aku berpuasa itu menunjukkan bahawa tuan-tuan benar-benar berazam. Jadi sahaja, istilah sahaja tu maknanya berazam. Maka
kalau nak ubah, sahaja aku benar-benar berazam untuk berpuasa. Gitu. Tapi orang tua-tua kita sebut azam ni benda yang kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Haji Kamarul, kadang-kadang projek dapat, kadang-kadang projek tak dapat. Jadi perkataan aku berazam untuk berpuasa esok hari itu, perkataan azam tu tak digunakan, digunakan sahaja. Maknanya benar-benar meletakkan keazaman untuk melaksanakan ibadah puasa. Itu niat. Usalli fardal isya'i, aku sembahyang sahaja aku. Kenapa? Tak payah sahajalah. Sahaja aku benar-benar berazam. Ini bukan lakonan, ini bukan sandiwara. Aku benar-benar berazam melaksanakan ibadah solat. Sebab itu orang Melayu sebut sahaja. Qasdun, qasad, maksud yang sebenar. Tapi tak andaklah aku sembahyang isyak lah 4 rakaat. Boleh istilahnya. Maknanya niat itu Imam An-Nawawi menyatakan azmul qalbi, keazaman di hati sanubari. Baik. Pun begitu, guru kepada Imam An-Nawawi, iaitu Imam Ar-Rafi'i, menyatakan bukan azmul qalbi. Niat itu bukan sekadar keazaman di hati sanubari. Maknanya niat itu lebih mendalam daripada azam. Habis apa? Imam Ar-Rafi'i, guru kepada Imam An-Nawawi, yang kita belajar susunan hadisnya, menyatakan niat itu adalah imbi'asul qalbi, membangkitkan keinginan, kehendak, tes di hati sanubari. Maknanya juga termasuk keazaman di hati. Pun begitu, guru Imam An-Nawawi, Imam Ar-Rafi'i menyatakan adalah lebih baik. Niat itu sebenarnya membangkitkan tes, cita rasa, kehendak, keinginan di hati sanubari terhadap ibadah yang akan dilaksanakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu yang orang tua-tua kita kalau dia nak sembahyang, usolli fardu, semangat betul. Tak apalah, kerana dia nak bangkitkan, nak bangkitkan di hati sanubari dia. Dia benar-benar menjunjung perintah Allah. Habis bagi kita bergantung, kalau poket kita ada duit, semangat, Allahu Akbar, masuk terus. Poket tak ada duit, Haji Zain, Allah. Itu niat ni. Niat bukan sembarangan. Niat membawa dua arti, keazaman di hati sanubari, membangkitkan keinginan di hati sanubari. Nawaitul hajja wal umrata lillah. Nawaitul hajja, aku mengerjakan ibadah haji. Itu maknanya dilafaz, bukan tu lafaz, tapi azam
dan bangkitkan di hati sanubarinya, barulah datang bahawa betulnya niat membawa tujuan yang sebenar, betulnya niat membawa matlamat yang sebenar. Dan pada hadis ini ada dua perkara yang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekankan. Pertama tentang tujuan, yang kedua matlamat. Tujuan. Kenapa niat tu? Tujuan niat untuk membezakan di antara amalan beradat dengan amalan yang ada nilai ibadat. Ya, Thailand penunjuk perasaan, apa nama? Tahan lapar. Tak, itu puasa tu. Tapi dia tunjuk perasaan lapar, tak dikira dia berpuasa kerana tujuan berbeza. Jadi orang yang menahan diri daripada makan, minum dan apa-apa jua yang membatalkan puasa, contohnya. Jadi kenapa? Apa tujuan niat? Tujuan niat untuk membezakan dua nilai, nilai adat, nilai ibadat. Apabila berdiri tegak, ada dua nilai. Berdiri tegak, nilai adatnya kita berdiri tegak menunggu pemberian break. Tunggu dapat ke tak dapat. Tapi rupa-rupanya tidak. Berdiri tegak lurus kerana hendak ia melahirkan kesyukuran kepada Tuhannya dengan pelaksanaan ibadah salat. Maka dirinya itu dibezakan. Diri bukan atas tujuan keduniaan, tetapi berdiri untuk pelaksanaan ibadah salat. Maka hadis ini Rasulullah jelaskan kepada kita apakah tujuan sebenar niat untuk membezakan dua nilai, nilai ibadah dengan nilai adat. Dan keduanya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Perkara kedua, tujuan niat itu ialah darjat ibadah yang berbeza. Ya, darjat ibadah yang berbeza. Ya, sembahyang, tapi sembahyang fardu isya. Berbeza dengan selepasnya, sembahyang sunat ba'diyah isya. Jadi tujuan niat itu dua. Membezakan dua nilai adat dan ibadat, dan yang kedua membezakan darjat ibadah itu antara ibadah fardu dengan ibadah sunat. Kemudian Rasulullah nyatakan kepada kita, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Ini adalah hadafun. Bahasa Arab dikata hadaf, bahasa Melayu dikata matlamat, ataupun bahasa orang putih yang orang Melayu ambil objektif. Apa yang kita perlu dapat? Ya. Jadi nilai niat itu
untuk mendapat matlamat yang sebenar. Matlamat, apa yang perlu dicapai, pencapaian. Hadafun, orang Arab kata hadafun, orang Melayu kata matlamat. Jadi kalau matlamatnya nak kahwin, dapat kahwin. Kalau matlamatnya untuk dunia, dapat dunia. Kalau matlamatnya untuk akhirat, dapat akhirat. Jadi dengan kata lain, tujuan berbeza dengan matlamat. Matlamat objektif, apa yang boleh kita dapat. Jadi kita berniat, niat kita nak dapat kahwin, dapat kahwin. Niat kita nak dapat dunia, dapat dunia. Niat. Jadi hadis ini menekankan kepada kita nilai niat. Niat akan menentukan tujuan dan matlamat. Niat jahat menjurus kepada tujuan yang jahat. Matlamat dapatannya juga yang jahat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi huraiannya berdasarkan huraian yang saya belajar dengan tuan guru Haji Ismail Almarhum. Jadi ialah Haji Hanafiah ada niat, dan niat Haji Hanafiah ini akan menuju kepada tujuan. Kalau niat nak jadi Perdana Menteri, maka buatlah sesuatu pada 6 hari bulan. Tujuan dan matlamat. Matlamat ni apa yang boleh capai? Yang boleh capai. Apa yang boleh? Yang boleh capai macam mana? Yang boleh capai macam Jamaluddin dah dapat jusasi, capai. Itu objektif. Semuanya niat tu yang paling penting, kerana niat akan menentukan tujuan dan matlamat. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya Rabba Musa wa Harun wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.